ni dia namakan kitab ni beberapa masalah. Qaulut tam beberapa masalah. Masalah apa? Fi ahkamil, pada hukum al-ma'mum, ma'mum, wal imam, dan imam. Dan masalah-masalah ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin, muslimat dalam ibadat mereka mendirikan sembahyang berjemaah. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umum balwa. Umum balwa maksudnya musibah umum. Umum balwa ni musibah umum. Patutnya umum balwa ni dia sebenarnya nak letak di sini sebagai umum balwa pun tak apa nak kena juga. Pasal apa tak apa nak kena? Umum balwa ni masalah yang tak boleh dielak maksudnya. Contohnya angin di pantai, dia panggil umum balwa. Anjing di dalam tempat orang Islam, yang bercampur dengan orang bukan Islam, itu umum balwa, musibah umum. Kita kalau sembahyang di rumah, kain terselak kena kipas, kena qada balik mayang tu kira batal. Nak ulang balik mayang tu. Tapi kalau orang sembahyang tepi pantai, angin mai, memang rumah dia tepi pantai, dia tak kena qada dah. Pasal tu umum balwa, musibah umum, dia tak boleh lari lah daripada tu. Jadi nak bagi faham tentang umum balwa tu apa dia? Musibah umum, tak boleh lari lah. Kan? Jadi duit di Malaysia, tak tahu siapa pegang sebelum-sebelum tu. Najib muqallazah kah, muqaffafah kah, mutawasyitah kah, tak tahu. Kan? Tak boleh lari dah lah. Pasal apa? Pasal Malaysia ni masyarakat majmuk, kan? Campur India, Cina. Kita bukan boleh halang Cina untuk dia tak makan khinzir, tak boleh. Nak halang dia tak boleh. Tak kira lah dia kafir harbi kah, kafir zimmi kah, kan? Kafir yang banyak banyak cukai kah, kafir yang tak banyak cukai kah, bila dia duduk di masyarakat yang majmuk, jadi depa tu kita tak boleh halang depa nak makan apa. Jadi maknanya bila duit tu saat lagi Cina pegang, patutnya kita tak boleh pegang, kena samak dulu kan. Jadi hukum itu telah nak diampunkan dosanya, tidak dikira sebagai najis kerana umum balwa, musibah umum. Sama macam Tawaf Makkah ni, campur Cina, India, ada anjing. Kita tak boleh halang orang Cina nak bawa anjing. Anjing tu serendeh di kereta ke, kencing di kereta ke, pas pada 2 hari ataupun setelah berlaku 1 hari 1 malam, maka bila tak ada ain najis, telah dikira telah disamak kerana suci secara alami. Pasal apa? Musibah umum, tak boleh halang dah. Umum balwa ni maksud dia musibah umum. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umum balwa, musibah umum kepada banyakkan orang yang tidak dipedulikannya. Dan pokok atau atas hukum-hukum bahasa Arab, bahasa Melayu keputusan. Hukum bahasa Arab, dia bercakap bahasa Arab, bahasa Melayu tak tahu. Hukum. Hukum ialah keputusan-keputusan. Makmum dan imam ini ialah daripada sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum. Imam ni Allah Ta'ala bagi jadi dia supaya diikuti oleh makmum. Maka janganlah kamu menyalahinya. Maka jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Dan jika ia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Kecuali imam itu melakukan kesalahan, barulah harus pada makmum tu mufaraqah dengan imam. Jika imam tu melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu tidaklah kesalahan yang besar, maka tak boleh mufaraqah. Contoh, tu imam tak tahiyat awal, kan? Dia terlupa tu imam tak tahiyat awal, maka makmum tak boleh mufaraqah dengan dia, pasal dia tak tahiyat awal saja. Sunat ab'ad ya, satgi sujud sahwi balik. Yang boleh sujud sahwi ni jika meninggalkan rukun atau meninggalkan perkara yang sunat, boleh sujud sahwi. Tetapi kalau imam tu melakukan perkara yang salah, yang besar, menambah rukun contohnya, dia tambah rukuk 2 kali, dia tambah i'tidal 2 kali, maka wajib bagi makmum mufaraqah dengan imam. Jika dia masih mengikut imam, maka batal sembahyang tersebut. Habis, selesai masalah. Siapa saya hari tu sembahyang subuh 4 rakaat. Kan? Orang duk kata depa teruk dah sembahyang zuhur 5 rakaat. Tak, saya teruk lagi, saya sembahyang subuh 4 rakaat. Jadi masing-masing lah kelam. Tak tahulah pagi tu saya kuliah subuh ya, bukan saya tok imam pun. Tok imam tu bukan anak, menantu Tok Guru Haji Said ni, menantu Tok Guru Haji Mat Palakiah. Tok Guru Haji Mat Palakiah ni hebat lah ilmu falak ni. Donyok jatuh dia tahu dah apa lain donyok kan.
Hari ni masuk bulan Zulkaidah ni dia tahu dah. Zulhijjah ni berapa hari bulan. Hari apa kita nak raya ni dia tahu dah. Dapat ajar kebat tak ajar. Pasal ada ilmu falak. Tuan Guru Haji Mat Falakiyah. Nanti dia Tuan Guru Haji Said pun hebat juga. Tapi saya pun terlupa. Saya pun nyanyuk. Dia pun nyanyuk pagi tu subuh tu. Jadi semayanglah subuh 4 rakaat. 2 kali kunut. Ada tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Jadi pagi tu kalau kami mati ni pakat masuk syurga. Tak ada lagi lah sejarah orang semayang subuh 4 rakaat ni. Jadi masing-masing nyanyuk. Jadi lepas tu Ustaz dah tambah tu ke mana? Mayang lain lah. Kerana apa? Bila menambah rukun maka semayang tu dikira batal. Habis cerita. Jangan malas dah nak semayang lain. Kan? Tak. Kami semua tanggung tak imam. Mana boleh? Tu imam tu function dia diikuti ya. Dia bukan tanggung semua kecuali Fatihah. Yalah tu imam tanggung. Dan dosa-dosa segelintir daripada orang yang buat dosa tu imam tanggung. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang tu najis dia tak sempurna penyucian dia, maka tu imam tanggunglah 30, dia 70. Itu saja. Hak lain tak kan. Kalau batas mayang pakai mayang lain lah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi dia kata apa? Maka jika ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Maksudnya lepas tu imam takbir. Tidak boleh disamakan takbir imam dengan takbir makmum. Jadi jangan laju sangatlah. Dan jika ia rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Ini teringat Tok Guru Syekh Majid Derang. Dia baca satu hadis tentang dia baca satu kisah, bukan hadis, kisah tentang Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ajma'in. Imam Syafi'i kata, lepas daripada kewafatan Imam Syafi'i ni, tidak akan ada masjid ataupun surau yang sembahyang jemaah dia mengikut turutan jemaah seperti mana yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Imam Syafi'i mati, tak ada lepas tu. Jadi tak ada dah lepas tu. Jadi tu nak abang kata masalah sembahyang ni sampai kiamat tak habis ya. Ini masalah dia kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, gitulah cerita dah. Jadi masalah-masalah furuk ni sepatutnya masalah-masalah yang kecil ni jangan dipergaduhkan. Kerana fiqh ni sangat luas. Tentang tengok makruh saja pun ada 3 jenis, bukan satu yang makruh. Ada makruh tahrim, ada makruh tanbih, ada makruh takrir. Makruh ya pun ada 3, wajib pun ada 2 wajib. Kita duk tahu kata wajib, sunat gitu ya, makruh gitu ya. Tetap pernah ambil tahu pasal makruh tu bukan satu makruh dak. Jadi tu masalah-masalah kecil dalam fiqh ni pada kita orang awam jangan kelih. Qala musannif rahimahullah taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la tastabiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bil insrafi fa inni arakum min umami wa min khalfi. Janganlah kamu mendahului aku dengan rukuk. Nabi abang ke sahabat, jangan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukuk, dengan sujud, dan jangan juga dengan qiyam. Dan jangan juga kembali, yakni keluar daripada tempat sembahyang dahulu daripada aku. Kerana aku dapat melihat kamu semua daripada hadapan dan belakang. Begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau orang duduk belakang dia pun dia nampak. Itu kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setengah daripada ulama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat ni sentiasa mengawasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa tu 80,000 malaikat yang mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan khabar sama ada khabar itu dengan pendengaran ataupun penglihatan. Sebab tu Nabi boleh nampak di belakang. Kita tak boleh nampak. Kalau boleh nampak, saya jadi imam boleh nampak. Saya tengok tang hijau tu, nampak orang belakang. Tengok tang hijau tu nampak orang belakang. Baik. Nabi kata dekat sahabat, jangan nak mendahului baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk. Baik, sahabat ni sebenarnya apabila mana takbiratul ihram, Nabi pernah bagi tahu dalam satu hadis pada sahabat. Nabi kata barang siapa yang bertakbiratul ihram itu bersama malaikat, maka diangkat 70 dosa. Diangkat 70 darjat padanya. Dan diampun 70 dosa. Nabi sebut dalam satu hadis tu. Jadi sahabat-sahabat ni bila Nabi takbir dia kalut nak takbir.
Bila kalut tu tersama dengan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kecaman yang Nabi bagilah hadis supaya jangan sama dengan imam. Kemudian dalam kitab yang saya baca dekat Masjid Matan Janggul, Ya Waqid Al-Jawahir fi Uqubati Ahli Kabair, barang siapa yang bertakbir ataupun melakukan pergerakan sembahyang, rukun sembahyang menyambut imam, maka mereka itu dibangkitkan di padang mahsyar dengan muka mereka itu seperti kaldai. Ni bahaya. Jadi biar Tok Imam habis dulu, kan? Tapi tu dia kadang Tok Imam lambat tu yang tak mau tunggu. Ini tak apa, Tok Imam laju-laju. Kena di pondok Tok Imam tua-tua lah, lambat lah. Tentang biasa mayang Tok Imam baca Fatihah paling lambat berapa minit? Pak Ngah lah orang lama, paling lama Pak Ngah bisa jumpa berapa minit? 5 minit Meninggal dah Pak Ngah. Ustaz tu dia duduk pondok Sungai Bakak, dia pindah ke Sungai Petani, dia meninggal. Dia baca Fatihah Pak Ngah 2 kali berak, 2 kali kencing dan lama, kan? Jadi kita tak tahan nak tu kadang-kadang. Nak yang tu pula duduk atas kebijaksanaan kita. Nak pergi ibadah ni cari tempat yang sesuai. Dia tak boleh, daripada berdosa baik sembahyang di tempat lain. Komplain Ustaz, komplain, jangan. Kadang-kadang kan kita pergi di satu tempat tu, kita rasa kita yang layak duduk di tempat tu, tiba-tiba orang lain duduk di tempat tu. Contohlah, kita pergi tempat tu, dia ni jadi Tok Imam, suara dia terang ni, aku sedap lagi. Hakikat sebenar dia, pasal apa dia tu pergi duduk jadi Tok Imam, kita suara sedap tak jadi? Sebab Allah bagi dia jadi imam tu sebab dia ikhlas daripada kita. Habis cerita. Kadang-kadang pergi masjid kan, dengar Tok Bilal azan, Allah terang ni azan, aku azan sedap lagi. Sebab Allah tahu dah, dia yang azan tu dia lebih ikhlas daripada kita. Habis selesai masalah. Kadang-kadang syaitan cucuk di hati. Tu bukan dekat tu ya habis dosa tu, satgi sampai habis semayang tu pun tak ada apa. Bahaya, dia cucuklah hati. Jarum syaitan ni halus sangat. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan tu datang daripada al-jinnati wan nas. Jin dan manusia. Kadang-kadang kita tak kata apa, kawan nak pergi semayang keliling kita, tengok terang ni masjid di Azan, surau kita elok lagi. Dia main ikut manusia tu. Jadi kita kena pandai macam tu, kan? Buat tak tahu ke, buat gelak ke dia ke apa. Kerana apa? Ibadah habis rosak sampai akhir habis. Kerana apa? Komplain tu ya. Tiap orang komplain ni kan dia boleh buat pun. Pasal Tuhan tahu dia tak boleh buat tu, dia tak duduk di situ. Kalau kita tanya ni, pasal apa Tok Imam dengan Tok Bilal duduk di situ? Tuhan tahu kata dia boleh buat. Komplain tak boleh. Jadi Nabi mengecam sahabat supaya jangan mendahului pergerakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Ni yang saya kata hari tu. An yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar. Au yaj'al Allahu suratahu suratal himar. Tidaklah takut orang yang mengangkat kepala, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahawa Allah Ta'ala akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala kaldai. Tuan-tuan kita jauh itu jaga, kaldai itu jangan macam keladi pula. Atau Allah Ta'ala menjadikan rupanya seperti rupa kaldai. Tuan-tuan, dulu saya pernah pergi berjalan, tapi saya tak pernah tengok dia ni di Iraq. Di Iraq ada tutup guru, anak murid dia 1000 orang, tapi muka dia kaldai. Depa cerita, saya pergi, tapi masa dia mengajak tu dia duduk di balik tirai. Depa tak bagi dia dia tak bagi tengok muka dah. Tapi anak murid dia 1000 orang masa pergi di Iraq. Depa kata muka dia kaldai. Lagu mana kaldai tu wallahu alam. Pada masa dia mengaji tu, masa dia belajar tu kan, sebelum dia jadi orang alim tu, dia semayang dia suka laju pada Tok Imam. Allah Ta'ala qada kat dia atas dunia lagi, kifarah kat dia atas dunia, muka dia jadi kaldai. Kadang je nak tak tahu. Saya tanya anak-anak murid yang khidmat kat dia, siapa pun tak berani cakap. Bila dia mengajak dalam tirai, anak murid dia duduk depan, 1000 orang anak murid dah. Jumaat satu Ahad dia mengajak. Nak abang kata walaupun dia alim, tapi Allah Ta'ala tetap agak bagi dia. Apatah kita tak ada apa ni, takut juga Allah Ta'ala bagi. Yazbillah min zalik. Jadi ni kecaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita orang yang sembahyang sama-sama dengan Tok Imam. Jadi nak selamat, bar Tok Imam tu baru bergerak.
Kan? Walaupun kita tahu tu imam tu sambil dia kata Allah tu dia dah bergerak dah, biar pergi dia. Bar tu imam baru bergerak. Kan? Kecuali kelonggaran diberi kepada Luqman sahaja. Mana? Okey. Walaupun jangan ikut Luqman. Dia aja special Allah Taala bagi. Luqman bukan dekat dia mangkit dulu, dia tengok kita okey. Okey. Qala musannif rahimahullah taala. Tapi saya ingat saya dulu-dulu orang Kedah perangai semua gitu. Nampak kan? Dia tengah sembahyang dia tengok orang ni. Saya duk ingat tu, saya duk pergi kat Kedah. Satu hari surau tu, bukan surau, masjid. Dia punya dinding tu, tingkap tu rendah, bukan dinding, tingkap tu rendah. Jadi bila kita sampai kan, Nana Mesa duk melawak tu, sampai orang duk sembahyang, dia duk sembahyang. Dia sampai-sampai tu, Assalamualaikum, dia pusing kot tingkap. Waalaikumsalam. Dia jawab. Dia tengah sembahyang. Ni ada satu special kat belah Kedah saya jumpa. Kat belah tempat dia Bukit Merah ada orang Kedah tu kak. Dia tengah sembahyang ni, dia tengah qiyam ni, kita sampai dia pusing belakang. Lepas tu dia angguk, lepas semua sembahyang balik. Oh bahaya ni. Geng ni bahaya. Mungkin geng ni geng dalam kosong. Nak? Kan? Dulu orang lama-lama dia ada ni. Sebenarnya tak boleh buat. Bila dia paling saja dada daripada arah kiblat, maka batallah sembahyang dah. Nak? Maka batal sembahyang dah. Jadi bila dia buat begitu, mungkin dia tak tahu selesai masalah. Orang dulu-dulu dia mengaji sikit-sikit macam tu ya. Kan? Tapi dia buat sungguh. Dia tak sembahyang, kalau tak sembahyang dia marah sungguh. Saya dulu biasa tengok budak-budak duk main tikam kacang tu kan. Ada lagi tak lah ni? Tikam kacang tu. Ada lagi? Mesin tong-tong kalau kuning ni selalu duduk depan kedai. Game dulu kan, game kan. Bila kita tekan dia keluar kacang tu ya. Saya pun sampai ingat tu, hak 5 rupang selit dia 5 rupang apa kerak keluar telok dinosaur. Jadi budak-budak duk main tu, dia punya marah, dia rentas upih pinang tu, dia katok budak-budak tu selerak. Dia marah sungguh. Kan? Walaupun dia sembahyang tak betul, dia marah sungguh. Tapi lah ni wujud dah orang macam ni ada lagi. Kadang-kadang sembahyang jadi batal ni masalah apa? Hari Jumaat kan. Kadang-kadang saya rasa pening juga kepala. Bila tu apa ni tuan mengurusi, pi duk tengok budak-budak jangan bising kan. Dan mengurusi duk pi. Lepas tu bila tu imam sembahyang Jumaat, habis satu rakaat dah baru pengurusi pi sembahyang. Oh, Jumaat ni tak ada dia kena habis. Dia kena perhabis sembahyang Jumaat tu 4 rakaat. Saya 2-3 kali dah perasan. Pasal saya sembahyang di belakang ada budak-budak saja pi tu, saja nak duduk belakang tu. Keadaan tu jadi macam tu. Pengurusi nanti pi turun hari Jumaat, tengok budak-budak di belakang, jangan bising. Betul, bukan salah, betul cara dah. Tapi salah dia di mana? Bila tu imam habis satu rakaat dah sembahyang Jumaat, dia baru sembahyang satu rakaat. Dia kena perhabis sembahyang tu 4 rakaat. Siapa-siapa yang masuk sembahyang Jumaat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang imam dah habis satu rakaat, dia kena habis 4 rakaat sembahyang tu. Dia tak boleh perhabis satu, tak sah. Nak masbuk Jumaat ni 4, tak ada masbuk satu. Oh ni banyak lah ni. Bila budak-budak duk bising belakang, tak apa kan. Ada 2-3 masjid contoh, ada dia hantar satu makcik perempuan pergi jaga dia itu hari Jumaat. Orang lelaki sembahyang di depan, makcik tu nanti jaga siapa? Jaga budak-budak. Jangan bising. Makcik dia pun tak takut. Mana makcik dengan pakcik cengeng pakcik, cengeng makcik lagi. Noh, Pak Ngah noh. Pak Ngah pun kalau Pak Ngah kata jangan keluar, tak keluar. Kan? Bukan takut, hormat. Dia tanya kau apa tahu? Nak. Jadi itu masalah yang berlaku. Qala musannif rahimahullah taala. Maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya. Keputusan dia haram. Haram tu maka tidak boleh mendahului imam pada rokok dan sujud atau lain-lain daripada keduanya, daripada rukun-rukun sembahyang. Dan haram dan hukum haram ini telah diterangkan dalam kitab Tahzib dan At-Tatimmah, dan telah disahkan di dalam Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni kita Arab. Nak Tahzib ni kita rendah agak walaupun kita Arab. Nak Tatimah ni pun kita rendah agak. Tapi kalau disebut dalam Syarah Muhazzab, tutup guru yang baca kitab Muhazzab ni. Dan
iaitu zahir nas daripada Kitabul Kaifiyat. Itu kitab fiqh ialah Kitabul Kaifiyat ni. Dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala mengubah kepalanya menjadi kepala kaldai, yakni Allah Taala menjadikan kepalanya seperti rupa kepala kaldai dan badannya tetap dengan badan manusia. Waliyazbillah min zalik. Dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah jadikan rupanya seperti rupa kaldai, yakni menukar semua rupanya. Badannya seperti badan kaldai dan kepalanya pun seperti kepala kaldai. Dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripadanya. Dan pengubahan tersebut menunjukkan kerasnya kemurkaan Allah Taala atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Pernah juga dalam satu hadis baginda Nabi menyebut tentang mengapa kamu melantik seorang imam sedangkan kamu tidak mahu mengikutinya. Jadi kalau tak mahu ikut tu imam, tak payah lantik tu imam. Sebab tu imam ni dicari daripada kalangan orang yang paling alim, orang yang paling handsome, orang yang paling disukai dalam masyarakat. Tu di antara kriteria yang dipilih tu imam. Sebab tu imam surah Taman Wakaf pun handsome. Jangan gout tak payah daya, handsome pun hilang. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi. Nampak? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradatan wal qanazira wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah maukah aku akan khabarkan tentang yang lebih buruk balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada demikian itu. Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka seperti kera dan khinzir. Risau nak sebut babi ni pun. Budak-budak tak faham. Ngajak ni mana tu sebut babi, budak tu abang. Mak tampak mulut ustaz kata babi. Aduh. Mak dia kalau kata babi dia tampak mulut kan. Jadi tengah-tengah mengajak tersebut babi. Jadi lah ni tak berani ada sebut khinzir ya. Dan penyembah taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat daripada jalan yang betul. Ini suratul Maidah ayat 60. Dia kata apa? Maukah aku akan khabarkan tentang yang lebih buruk balasannya si Allah Subhanahu Wa Taala itu, orang-orang yang dilaknat Allah Taala dan dimurkainya, orang yang dijadikan antara mereka seperti kera dan khinzir. Kan? Dia sebut kera dan khinzir ni disamakan dengan kaldai ni tadi. Kemurkaan Allah yang disamakan corak dia, kerana Allah Taala menukar wujud manusia itu kepada wujud binatang. Bila kera dengan khinzir ni? Khinzir zaman Nabi Allah Musa, kera zaman Nabi Allah Isa. Itu boleh tengok balik dalam kitab Qisasul Anbiya. Zaman Nabi Musa, orang yang tinggal sembahyang satu waktu terus tukar jadi khinzir. Mak tu Nabi Musa tanya Allah, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, esok kalau aku masuk syurga, siapa jiranku? Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi Musa, hang jalan dalam kampung, sampai ujung kampung ada satu rumah, budak-budak ni jiran hang dalam syurga. Jadi Nabi Musa pergi rumah dia. Sampai-sampai ada rumah dia, dia kata, Musa masuk. Dia kenal dah Nabi Musa. Masuk Nabi Musa, dia pun pergi ambil dalam bilik sekok khinzir besar, pergi dapur, bagi mandi, bagi makan apa semua, lak, main letak dia kata tepuk bagi tidur. Lepas tu buat keluar sekok lagi pula, buat benda yang sama juga. Lepas tu dia sertu tangan dia samak tangan dia, baru dia main salah Nabi Musa. Nabi Musa kata kat dia, aku berdoa kepada Allah, aku bertanya kepada Allah tentang siapa jiranku di syurga, maka Allah Ta'ala menunjukkan kamu sebagai jiranku. Adakah perlakuan sedemikian itu patut bagi orang yang menjadi jiranku dalam syurga? Nabi Musa kata, aku tanya dekat Allah, siapa jiranku esok dalam syurga? Allah Ta'ala tunjuk hang. Tiba-tiba aku main-main tengok hang bagi mandi khinzir pula. Dia senyum kat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, adakah engkau terlupa bahasanya di zamanmu orang yang meninggalkan solat satu waktu berubah menjadi khinzir? Maka itulah ayah dan ibuku. Dia kata, amatlah tidak patut aku meninggalkan mereka kerana wujud mereka.
Dia masuk syurga tu pasal dia khidmat kat ayah dengan mak dia, walaupun mak dengan ayah dia tukar jadi khinzir. Sebab tu dia masuk jadi jiran Nabi Musa dalam syurga. Kita ni pasal Allah Ta'ala sayang kat Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kat Nabi Muhammad, tak tahu. Kalau satu waktu dia tukar ubah jadi khinzir, Pulau Pinang ni jadi ke mana? Pehilitan ni duduk tak diam. Pehilitan pun tak boleh tengok. Pasal pok pehilitan. Memang tahu sebab tak boleh tengok tak? Pok tu pun banyak agak tak mayang. Oh, la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Mudahan ni kasih Allah pada Muhammad. Sama agak dengan Nabi Isa, walaupun orang banyak telah berkembang agama Islam, pada mereka kuat keimanan insya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka kalah dengan harta. Sebab tu sampai kepada hari ni ada lagi orang yang sanggup adik-beradik dia tipu kerana harta ni. Dia antara wujud-wujud manusia yang ada pada zaman Nabi Allah Isa AS. Cumanya dia duduk zaman Nabi Muhammad, dia untung. Kalau dia duduk zaman Nabi Isa, ambil yang hak orang, terus tukar jadi kera. Tak ada kehidupan bagi dia, bagi seorang manusia. Baik, khalas, habis, selesai bab tu. Jadi dijadikan imam ni kerana untuk diikuti, bukan didahului akan imam ataupun disamai akan imam. Selesai masalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian yang pertama, masalah penting bagi makmum dan imam. Bahagian pertama, apa? Isyak ke? 8. Menjak kencing manis kuat ni, mata tak pun nampak lah. Kau jam tu memang tak pun nampak? Saya tak nampak lah. Tapi pagi tadi tak banyak, saya cek 15 ya kencing manis. 8.47. Lah ni kencing manis kan. Bukan pasien dulu lah. Dulu kalau naik 16, saya nanti duduk gitu, tak larat. Lah ni kalau kencing manis tinggi, nak makan. Pas makan. Lepas tu saya nak tidur. Sembang orang tak marah. Nak sengak gitu. Lepas tu tak mau buat kerja apa. Saya rasa kencing manis tak larat tu lagi bagus daripada kencing manis makan. Lah ni dia main kencing manis tinggi 16, 17, rengkung jadi kering. Saya nak makan. Saya telefon anak murid sana, telefon main hantar aiskrim. Saya telefon anak murid sana, main hantar pizza. Makan ni tak berasa macam bulan tu raya. Saya doa kat Tuhan, ya Allah, tangguh kalau ni mudarat yang besar, tak apalah, ambil lah aku balik duduk dengan ya Allah. Takut bila makan habis nak tidur, letih makan. Orang main pun tak mau layan lah. Lah ni kalau orang main kenal lembu pun baca kitab, depa duduk, saya tidur. Saya kata kat depa, kalau saya lena apa balik? Nak baca kitab selai 2, saya terlena depa balik. Saya rasa Tuhan sedang marah saya kerana dosa saya banyak. Tapi tak turun. 2 bulan dah ni, 15, 16, maintain. Tak ada lah orang abang atas muka ustaz tak apa nak manis, tak ada. Hari-hari orang tengok saya, dia kata manis. Saya duk rasa mesin tu rosak. Tapi kalau mesin tu rosak, pergi cek di klinik pun sama tak? Ini heran ni. Mungkin ada jin nak duk ikut pergi duduk di mesin tu kan. Pandai kena ruqyah mesin tu dulu sebelum cek. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bahagian yang pertama, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Yang pertama, bacaan ketika sembahyang diqamat. Apabila sembahyang diqamat ataupun iqamah, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa mereka berkata ia seperti apa yang diucapkan tukang qamat, melainkan pada ucapan qad qamatis salah. Maka disunatkan yang mendengar berkata aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, ataupun sekurang-kurangnya menyebut aqamaha wa adamaha. Ingat dua batas tu sudah. Bila orang qamat, macam mana datang dalil mengatakan bahawasanya azan itu wajib dijawab, sama juga qamat tu wajib jawab kerana kalimah tu yang sama kan. Nabi kata iza sami'tum nidaan faqulu mislu muazzin. Apabila mana kamu mendengar akan orang itu melaungkan azan, maka jawab seperti mana ia berkata. Sama dalil tu menyatakan tentang apabila mana orang mengiqamatkan, kerana dalil tu iza sami'tum nidaan, apabila mana kamu mendengar ia menyebut tu, faqulu, maka katakan mislu muazzin, macam dia kata. Jadi qamat dengan azan sama, kena jawab. Bila dia sebut qad qamatis salah, tu qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kadang-kadang kita dengar dia balas dua-dua sama, tu qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Kalau macam tu tak wajib jawab. Pasal dia just sebut salah. Aqamaha
wa adamaha, itu memadaiyah. Dua patah ya. Dia sebut qad qamatis salatu, qad qamatis salah, aqamaha wa adamaha, cukup. Jadi kalau yang disebut di sini panjang sangat. Jadi kita ambil yang paling sederhana. Kalau tengok dalam kitab perukunan ataupun kitab idaman penuntut, setakat tu saja. Aqamaha wa adamaha. Habis selesai masalah. Jadi dia kata banyak orang tak jawab. Banyak orang tak jawab. Jadi masalah ke tak jawab ni? Tak jadi masalah pun. Bukanlah wajib menjawab, tidak wajib. Cuma pada ketika tu dikira tidak menghormati. Bukan tak wajib, tidak menghormati. Lepas tu pula permasalahan yang keluar pula, apa dia? Bila qamat ni, waktu bila nak bangun. Padahal soalan tu simple sangat. Hang bangun sudah kan. Tapi tak, nak menjadikan hukum tu kan, bila ada timbul sedikit kekeliruan, boleh apa? Pasal hak mengaji lebih ni, kadang-kadang mengaji tak lebih terang pun, dia saja gatal pergi duduk cungkir masalah tu kan. Dia kata Rasulullah mangkit waktu bila? Kalau dia tak tanya jadi masalah tu tak jadi kan. Tu kadang-kadang kata diam ni kadang-kadang bagus ya. Aduh. Dah kalau dia tak tanya benda tu, tak jadi kan. Padahal benda simple sangat. Bila diseru kepada kamu untuk sembahyang, mangkit sudah. Tapi tak, dia tanya ni zaman Rasulullah ni, Rasulullah mangkit waktu bila? Tengah orang qomat Rasulullah keluar daripada tirai tu waktu bila kan? Tu masalah dah. Baik. Dapat yang pertama mengatakan bahawasanya saat ketika qomat lafaz Allahu Akbar disebut, maka waktu tu ketika itu sunat bangun. Dan yang kedua, ketika mana disebut hayya 'alas salah, sunat bangun juga ketika tu. Ataupun setelah selesai daripada iqamat. Lagi satu pendapat yang dhaif menyebut tentang apabila mana imam menyebut tentang istauf, nak membetulkan sah, masa ketika tu baru sunat bangun. Jadi terpulanglah, bangun tiga mana pun betul belakang. Habis, selesai masalah tu. Wa qala musannif rahimahullahu taala, janganlah berbimbang. Yang ini asyik. Maksudnya asyik ni, masyghul ni, dia tak boleh kata dengan keadaan khusyuk dah. Masyghul ni bukan khusyuk. Masyghul ni taruddud atau mutaraddid maksudnya. Maksud taruddud atau mutaraddid ni macam mana? 50-50, sedang ke tak sedang? Boleh ke tak boleh? Ada ke tak ada? Tu masyghul dia panggil. Dengan doa ketika sembahyang Jumaat diqamatkan. Okey. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab bila khutbah yang pertama selesai, tu imam duduk, khatib duduk atas mimbar. Tu satu benda dalam satu hadis disebut saat ijabat ad-doa, saat doa mustajab. Jadi orang pun doa masa ketika tu, doa sebab khutbah yang kedua tu kan. Rukun khutbah wajib diselesaikan pada khutbah yang pertama. Bila masuk khutbah yang kedua, cukup memadai doa kepada orang yang beriman saja. Jadi bila galik dengan doa ni, kenapa? Kerana pintu langit terbuka saat ketika tu, saat ijabat doa, maka sembahyang Jumaat yang diqamatkan, dia masyghul saat ketika tu. Konon-konon saat ketika tu dia duduk berpegang dengan doa lagi. Qamat tu dia buat tak tahu ya. Tapi di Malaysia ni tak ada kan. Pasal apa? Kadang-kadang doa tu tak ada tangan, kadang-kadang tak ada tangan kan. Kadang-kadang lena doa. Tentang kalau tak boleh lena sembahyang Jumaat. Tapi jangan Ustaz Abdullah Khairi lena tak boleh kak. Dia jekah. Lena kak Abdullah Khairi. Telinga apa tu? Abdullah Khairi Ustaz Syarul Hamid, Ustaz Syaril Long. Kalau boleh lena kira telinga tu tebal terang mana Allah Taala ala len. Hai Ustaz Abdullah Khairi dia jekah sungguh. Oi jekah. Kan? Kalau boleh lena ni kira martabat 7 kan. Payah nak lena, kena jekah. Lena tak tu? Saya ada pengalaman Masjid Bagan Serai, Cina. Dia tak boleh lena. Sebulan dia tak boleh lena. Dia duk pergi ambil ubat tidur. Jadi satu Melayu pergi melawak macam mana tahu dengan dia di kedai.
Dia tahan tak boleh lena main masjid hari Jumaat. Dia pergi sungguh, lena sungguh. Yang tu saya tahu kata terbukti berkesan tu. Pasal ada testimoni. Ini bukan cerita murung dah. Cina tu pilih dah. Cuma Cina tu tak masuk Islam lah. Tapi dia setuju azan. Pasal rumah dia betul-betul depan masjid. Dia setuju azan. Dia kata kalau tak ada azan orang susah mau mangkit pagi. Dia setuju azan. Lepas tu dia setuju azan pula. Dia kata azan ni satu kebaikan dia bagi tahu azan ni. Dia punya waktu jadi tepat. Dia punya waktu jadi tepat. Walaupun waktu tu berubah-ubah, dia tahu waktu tu jadi tepat bagi dia. Saya pun tak faham dia nak abang tepat macam mana. Cuma dia Islam tak masuk. Saya biasa agak memang dia, saya dia tak masuk Islam. Dia punya jawapan dia, saya sakit hati, saya balik gitu lah. Dia kata kalau semua orang masuk syurga, siapa nak duduk neraka? Betul kan hang? Tak mau mana? Saya 2 kali lah dapat jawapan tu. Satu di Kolej Etek di Mahang, Kolej Etek, Kementerian Kemanusiaan yang kuliah. Ada satu Cina tu, nama Hong ke apa, saya tak ingat nama dia. Pagi-pagi dia gerak orang Islam bangkit subuh. Hullo, hak tu. Lain macam dia tu. Oi, bangkit sembahyang subuh, dia kata. Bangkit. Dia kata Islam macam mana sembahyang pun tak. Malu muka. Tapi budak Melayu ni, bangsa tak malu mak kot. Dia buat dak tu. Ada hak bangkit, ada dak. Jadi dia pada abang ada, hang tunggu apa lagi, dia kata. Tak masuk Islam. Hang suruh orang sembahyang pun suruh dah. Dia jawapan dia tu. Dia kata kalau semua orang masuk surga, dia kata siapa nak masuk dalam neraka? Lepas tu orang tak kata apa dah. Masya Allah. Baik. Jadi bunyi dah. Jadi dia kata apabila sembahyang Jumaat diqamatkan, maka hendaklah kamu berbimbang, asyik dengan menjawab tukang qamat itu, dan janganlah kamu berbimbang, yakni asyik masyghul ketika qamat dengan berdoa, seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang jahil. Mereka pada ketika itu asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat, dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah, dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu setelah qamat waktu membetulkan sah. Okey. Saat ijabat ad-da'a, saat doa makbul ni banyak. Di antara dia, kita kata kalau bulan Zulhijjah ni, Zulkaidah Zulhijjah ni, hari orang wukuf di Arafah. Kalau di sana ke 12-10 minit berimpun di Arafah. Kita di Malaysia hari Khamis tu, hari Rabu, pasal raya hari Khamis. Orang wukuf hari Rabu. Depa awal sehari. Maknanya lepas asar kita di sini. Jadi pintu langit tu terbuka sampai maghrib, hari orang wukuf di Arafah. Masa tu dia panggil waktu mustajab doa. Lepas tu, lepas semayang mustajab doa. Lepas tu, di antara azan dengan iqamat mustajab doa. Tu dia nak abang ni ya. Walaupun yang keempat nak sebut kata mustajabnya doa ketika khatib duduk atas mimbar, duduk tu. Lepas tu dia bangkit pun, pintu langit ni dia buka saat khatib tu duduk, bangun sampai asar. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, barang siapa yang solat Jumaat di situ, kemudian kembali ia saat sembahyang asar di tempat yang dia lakukan solat Jumaat tadi, maka diampun dosa dia walaupun sebanyak pasir di lautan. Tapi susah nak buat sembahyang Zuhur tentu, sembahyang Jumaat tentu, saya patah balik sembahyang asar tentu. Daripada hadis ni ulama sebut tentang pintu langit itu dibuka setelah khatib duduk dan ditutup apabila mana selesai waktu asar. Dan sandaran dia pada satu dalil hadis yang lain, Nabi kata tidak ada amalan yang baik untuk dilakukan daripada maghrib hari Khamis sehingga menjelangnya maghrib hari Jumaat. Nak abang ada pintu langit tu terbuka waktu tu. Dalam hadis, dalam cerita ni dia larang kita, bila hang tahu kata dah pintu langit terbuka sampai waktu asar, hang jalankan kewajipan yang ada pada waktu tu, bukan duk tadah tangan duk doa kat Tuhan ni sampai apa, sampai orang duk khamat pun dia buat tak tahu juga. Padahal orang khamat tu kita kena jawab dia khamat. Habis selesai masalah tu. Nak? Apa lagi dia kata tadi tu? Meninggalkan menjawab tukang khamat dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah khamat waktu membetulkan sah. Bila sebenarnya nak doa ni lepas masa habis khamat tu. Doa di antara qamat tu nak semayang pun waktu mustajab doa juga. Baik. Dia nak beritahu dekat kita di sini, kadang-kadang masalah kecil-kecil juga. Tuan-tuan, khutbah kedua disunatkan berdoa kepada
orang mukmin. Okey. Di situ dulu bergaduh besar tak? Bergaduh besar enggak? Apa dia? Tadah tangan ke tak? Tidak. Jadi terpulang. Ada setengah pendapat Imam Majuri, dia kata apa? Tadah tangan kerana meraihkan doa. Terpulang. Dalam pendapat Syekh Ramli, ada juga dalam Syarah Muhazzab, dia kata apa? Tak payah tadah tangan. Kerana itu hanya rukun khutbah saja yang dibaca oleh khatib. Kita tak payah tadah tangan. Dalam tu dia suruh doa kepada orang mukmin saja. Dan tidak dikhitab dalam tu perlu berdoa kepada pemimpin, perlu berdoa kan, Allahumma wafiq tiwaiti sekian-sekian Sri Paduka Baginda. Tak ada. Dia kata berdoa kepada orang mukmin maknanya secara umum, Allahumma ghfiril mu'min, Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat, itu memadai kan. Tapi bila mai zaman ni dia nak nampak lebih proper, dia bubuh dia itu Sri Paduka yang di-Pertua Agong, TYT, seluruh muslimin muslimat. Lah ni pula dia tambah pula tentu doa kesejahteraan kepada orang yang membayar zakat. Hak tak bayar zakat tak ada tanda tangan lah. Pasal dia tak bayar zakat, dia doa kat orang bayar zakat saja. Lepas tu saya tak pernah baca doa tu kan. Kecil hati tu. Ya Allah ya Tuhanku, kau rahmatilah kepada mereka yang telah mengeluarkan zakat. Hak tak bayar zakat je nah. Dia buat tak tahu tangan munduk gitu. Mananya dia nak baik. Jadi yang tu macam mana? Tulis apa tu? Kan? Tak, doa-doa tu semua dekret saja. Benda tu tidak menjadi rukun khutbah pun. Jadi tuan-tuan, orang yang angkat tangan, dia ada dalil dia pasal apa? Menghormati doa. Kiblat, doa di langit, dia pun tadah tangan. Cuma yang tak boleh bercakap ya. Jadi masalah dia, yang timbul jadi masalah tu pasal apa? Bila dia tadah tangan, dia nak sebut amin. Mana dia sebut amin kan? Bila dia sebut amin, jadi masalah pasal dalam khatib tengah khutbah tak boleh sebut, tak boleh cakap. Bila dia kata walaupun amin, tetap habis rosak pahala dengar khutbah dah. Di situ je masalah dah. Kan? Jadi kalau dia tadah tangan tak sebut amin, tak masalah. Ataupun dia tak mau tadah tangan. Saya tak tadah tangan tu sebab daripada dulu memang saya tak tadah tangan lah. Lepas tu pula saya takut dengan kecaman satu hadis. Dalam kecaman satu hadis, Sayyidina Umar nak kerat jari tu satu orang yang baca khutbah tu, hak tangan dia duk buat macam tu. Dan tengok Haramain Asy-Syarifain di Mekah Madinah, mana ada khatib pegang tongkat, tak pegang. Tak apalah dia tak pegang tongkat, dia punya pasal ya. Satu lagi, tangan dia tak angkat naik atas, dia letak dia tu. Kerana bersesuaian dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia khutbah, muka dia aja merah tapi dia tak marah. Sunat terkadang kalau Nabi pegang tongkat belah kiri. Pasal apa Nabi tak pegang mimbar? Tuan-tuan tengok lah ni kan. Datuk Khatib ada dah kan, ustaz-ustaz kan, kadang-kadang kecuaian dia di mana. Saya bukan kata depa salah tak. Mungkin depa terlupa. Bukan depa tak alim tak, depa terlupa. Terlupa apa ustaz? Dia khutbah dia pegang mimbar. Dia khutbah dia pegang mimbar tu. Kalau lah ada tik cicak yang masih basah di atas mimbar tu, dia pegang tu dia kira menanggung aja. Khutbah kena ada ayat sembahyang. Kerana khutbah ni diibaratkan dengan 2 rakaat sembahyang. Dia kena baca khutbah lain lah. Kan? Tapi kadang-kadang tak apa, dia tak tahu nak baca mana. Kan? Segala perkara yang kita tak tahu, kita terlupa ataupun dipaksa, itu dimaaf syarak dalam kitab fiqh yang besar. Tetapi saya tengok kitab fiqh yang besar-besar kan, dia kata perkara itu dilakukan secara tak tahu. Yang kedua, terpaksa. Yang ketiga, terlupa, dimaafkan. Saya masalah. Tapi kalau kak terlupa pun masalah ke? Kan? Takut kita tak tahu. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi musibah. Dosa yang mana? Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi musibah kat kita. Kan? Kering kontang ayak tak ada. Kita pun tak tahu dosa yang mana. Tiba-tiba cek-cek balik. Oh! Dosa ni. Jam. Baik. Jadi dalam malam ni kita cerita tentang yang pertama, cerita tentang imam ini dijadikan ikutan, bukan persamaan ataupun didahulukan. Selesai masalah. Kemudian yang kedua, bab iqamat. Seperti mana wajib menjawab azan, begitu juga wajib menjawab iqamat. Kemudian jangan terlalu masyghul saat ketika berdoa sehingga tidak menjawab lafaz iqamat. Selesai masalah. Kemudian nanti kita akan sambung yang ketiga, janganlah berdiri sehingga selesai iqamat. Itu pun ada perbahasan dia juga. Baik,
Baru ni orang main jumpa kat jalan, saya nak main mengajak di masjid Mata Janggui. Sampai Mata Janggui orang dah habis main maghrib dah. Ada orang tua dia tahan kat jalan, dia kata, "Ustaz, saya tak tahu ni, depa panggil saya pergi haji ni, saya buat macam mana?" Nak tadi pun ada jumpa, tadi nak main ni saya singgah di Firdaus Gunung Musu. Dia nak pergi haji, dia tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi kalau orang tanya tentang ringkas-ringkas tentang 5 benda ni, dia kena ada. Pertama, niat dengan ihram. Dia tak tahu macam mana pun, dia tak payahlah niat haji tamattu' ke, haji ifrad ke, haji kiran ke, dia terus niat itlaq aja ihram. Kalau haji, hajilah, kalau umrah, umrahlah. Saja aku nak melakukan ibadah dan berihram dengannya. Tak kira ibadah apa pun. Saya kalau dia pergi jadi umrah, umrahlah. Kalau haji, hajilah. Ihram secara itlaq dan niat secara itlaq. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Al-Haji Al-Arafah. Orang yang pergi haji ni wukuf di Arafah. Tak ada Arafah, tak ada haji. Okey. Paling simple duduk di Arafah, apa benda nak buat, kena ingat padang Arafah tu, yang pertama ayat Quran yang terakhir turun di situ. Jabar Rahmah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana hang sempurnakan agama Islam, begitulah sempurnakan agama dalam jiwa aku." Yang ni mesti wajib doa. Ni kalau esok depa hantar WhatsApp kami duduk di Mekah dah tak tahu nak buat apa, kena bagi tahu depa ni. Berarti jangan lupa juga bagi tahu depa duduk di sana, tolonglah doa kami kat sini supaya agama kami sempurna juga. Jangan hampa saja. Yang kedua, Jabal Rahmah tu, Nabi Adam duduk di Jabal Rahmah selama 700 tahun teriak dia tu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa dia. "Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah Allah Taala mengampunkan dosa Nabi Adam kerana keberkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ni aku berpijak di muka bumi yang sama, ya Allah, ampunkan dosa aku." Sampai boleh balik di syurga balik. Arafah. Selesai Arafah, dia akan pergi Muzdalifah. Nak mabit di Mina. Nak bermalam di Muzdalifah, di Mina. Nak Tuan-tuan kena bermalam di sana. 3 malam tu kan. Jadi masalah dia ni kan masalah lain. Hak pok-pok nafar awal ni macam mana? Faham tak? Dia nak nafas awal. Nafas awal apa? Dia tengok jam tak cukup. Tak ada maghrib lagi belah dah. Tahu haji tu. Walaupun dia boleh banyak dam, tapi haji tu tawak. Jadi nafarlah dengan nafar sani, duduk saat tang tu. Lepas tu nak doa apa? Ingat muka bumi Mina ni, dulu 10 orang masuk Islam ni muka bumi Mina, sampai mati dia duduk dalam keadaan Islam. Kuatnya keimanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi bagi tahu depa ni akan masuk syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu, ya Allah, kalau kekuatan agama mereka ni, keimanan mereka diasuh di muka bumi Mina dan Muzdalifah ni, ya Allah, bagi kami pun dapat sama juga macam tu. Anak pinak kami pun kuat juga keimanan. Dan kadang-kadang pergi umrah pun dia pusing kat Muzdalifah di Mina tu. Kadang-kadang duduk atas bas tak doa apa pun. Pergi saja. Bukan pergi tengok saja kemah di Mina tu. Tak. Muka bumi Mina tu muka bumi berkat. Jangan buat ibadah leleh-leleh. Tak mau. Kita bukan kontraktor. Masa tawaf nak cakap latih. Dia kata kami puluh tahun dah main Mekah ni. Banyak kali main dah. Tak siap-siap pergi Majlis Haram. Bukan kontraktor. Kita pergi bukan kerana untuk tu. Apa yang ada di tempat tu. Baik. Yang ketiga, Muzdalifah. Kemudian yang keempat, lentar jamrah. 3 jamrah tu. Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta. Tentang lontak tu, seperti mana Nabi Allah Ibrahim redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak redha kepada syaitan. Mudah. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bapak dia nak sembelih dia. Tidak redha kepada syaitan, walaupun syaitan main abang ada. 12 tahun abah hang tinggal hang 12 tahun. Hari ni nak main sembelih hang, dia ambil betul dia beli. Jadi begitu apa saja keburukan yang ada dilontarkan di jamrah tu. Aku ni dulu jahat. Aku ni dulu tak sembahyang. Aku ni dulu tak zakat. Aku ni dulu suka kata orang. Aku ni dulu suka ambil tauhid orang. Jadi balik semua tu tak ada. Kena ingat, tanggungan haji ni balik main di Malaysia ni seekor unta lah. Unta tu Allah Ta'ala nak tengok bila akhirat esok. Tuan-tuan lambat sembahyang balik haji, unta tu porak. Tuan-tuan makan benda haram, unta tu cacat.
Jadi buruk daging dia. Sampai di padang mahsyar Allah Ta'ala tanya, mana hari tu aku bagi nikmatkan hang pergi haji, keluar unta tu cacat semua. Jawab dengan Tuhan. Orang pergi umrah ni tanggungan dia sekok kambing. Kita ingat main-main lah pergi haji dengan umrah ni, awak seronok-seronok pergi bercuti. Kalau orang belajar betul-betul, dia takkan pergi banyak kali lah. Baik-baik dia Nabi tunjuk macam tu, Nabi pergi sekali, haji 2 kali umrah. Pasal apa? Nabi nak abang kata, pergi haji dengan umrah ni tanggungan, bukan boleh pergi belagak ke orang. Aku pergi banyak kali. Yang nak jawab dengan Tuhan tu, kalau orang lain boleh tolong jawab tak apa. Habis, melontak. Kemudian yang kelima, bercukur. Cukur. Selai rambut, Allah Ta'ala ampun 70 dosa. Selai rambut, Allah Ta'ala ampun 70 dosa. Potong bagi lebih sikit rambut tak apa, balik botak tak apa. Tak ada masalah haji kat umrah ni. Kalau selesai masalah tu. 5 perkara ni kena tahu bila nak pergi haji. Kemudian orang yang nak pergi haji ni, hati dia kena jitu pada Allah. Apa yang ada di Malaysia ni, tinggal sat, rehat sat, pergi sana. Saya nak tergelak dia tengok satu video. Orang tua tu umur 93 ke 95 tahun naik kapal terbang. Nak pergi haji orang Indonesia. Kapal terbang nak tengah terbang di atas, dia abang kat pramugari nak turun bawah sat. Ayam dia terlupa bagi makan. Tuan-tuan, 3 bulan lagi nak pergi haji di sini kena cukup kuat dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan boleh buat leleh-leleh. Saya ingat kali kedua kat saya pergi haji. Kali kedua kot saya pergi haji. Pak cik tu nak pakai ihram haji ni, nak keluar. Masa tu buat haji perak. Nak keluar. Pakai ihram. Keluar pakai ihram. Mandi tu, tuan-tuan. Kita kata ada pak cik nak pakai ihram, kena talbiyah. Kena talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali pak cik sebut labbaik Allahumma bil haji labbaik, sebut pasal kita nak buat haji. Dan tahu dia pegang ihram, bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Dia melengung di tingkap. Tak tahu benar apa jadi dah. Lama saya kata tak apalah, pak cik pi ingat kat Tuhan apa dia, pak cik buat salah apa ke, pak cik pi sembahyang taubat dulu 2 rakaat. Habis sembahyang 2 rakaat, dia telah hantar WhatsApp kat anak dia kata hang lepas burung dalam kandang tu. Saya lagi pi baru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sikit punya pasal saya, bukan burung tu tak makan. Dia tak lepas burung ya. Ini haji, ini umrah, bukan kerja kita pergi tengok buat dengan badan tak, semua buat dengan hati. Ini bukan biasa-biasa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan untuk kita semua. Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak. Kita di sini pun dapat juga kebaikan haji tu, insya-Allah. Baik, setakat al-haji mabrur, az-zamban maghfur. Orang yang haji dia mabrur, dosa dia Allah Ta'ala ampun, mudahan insya-Allah. Setakat tu dulu, insya-Allah. Kita baca doa selamat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والسعادة، وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الهال والمآل، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في رزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا
معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya mohon ampun, mohon maaf anda terkasar bahasa, silap kata yang baik pada Allah, kurang baik itu kelemahan saya, kelemahan ilmu saya mohon ampun, saya mohon maaf. Haza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.